Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Nazir Masjid, barisan ahli jawatan kuasa, para hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan kehidupan di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita daripada kematian yang sementara setelah kita tidur. Kerana tidur ini tuan-tuan merupakan kematian yang sementara. Sebab itu Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah berfirman, Allah dialah yang mematikan jiwa-jiwa manusia hina mautiha, saat seorang itu mati, wallati lam tamut, dan orang yang tidak mati, fi manamiha, saat dia tidur. Maknanya tuan-tuan, Allah mengambil nyawa seorang manusia dalam dua keadaan. Allah pegang nyawa seseorang itu dalam dua keadaan, iaitu saat seorang itu telah sampai ajal kematian dia, dan saat seorang itu sedang berada dalam keadaan tidur. Jadi malam tadi kita tidur, saat itu Allah Subhanahu wa taala pegang, Allah ambil nyawa kita. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Lalu kata Allah, Allah akan memegang nyawa orang yang telah ditentukan ajal kematiannya. Wa yursilul ukhra, manakala Allah akan kembalikan nyawa
bagi siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak hidupkan dia balik. Jadi bila kita bangun daripada tidur, bermakna Allah Subhanahu wa taala kembalikan roh kita, kembalikan nyawa kita. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ila ajalin musamma, sampailah suatu masa Allah Subhanahu wa taala tetapkan bilakah ajal kematian kita. Jadi saat kita dapat bangun daripada tidur pagi tadi, tuan-tuan, ini suatu nikmat yang sangat besar Allah kurniakan kepada kita, kerana Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk beramal. Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk melakukan kebaikan. Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk beribadah. Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita bertaubat, untuk kita qada segala amal yang Allah fardukan yang pernah kita tinggalkan. Moga-moga kesempatan yang Allah berikan ini kita dapat gunakan sebaik-baiknya untuk terus kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, bertaubat atas dosa dan kesalahan kita. Moga-moga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah taala, amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Kita masih lagi membahaskan ayat yang kedua dan ketiga daripada suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kita telah pun membincangkan sebelum ini bahawa Imam Asy-Sya'rawi mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini di atas dasar rahmat dan bukan di atas dasar keadilan. Bukan makna Allah tidak adil, ya, tetapi keadilan Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, Allah hanya akan tunjukkan dalam kehidupan di akhirat nanti. Tapi saat Allah jadikan kehidupan di atas dunia ini, asasnya adalah rahmat, belas kasihan, kasih sayang kepada seluruh hamba-hambanya, kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kerana kata Imam Asy-Sya'rawi, kalau Allah nak jadikan kehidupan atas dunia ini atas asas keadilan, kalau Allah nak jadikan hidup kat dunia ni, Allah nak tunjuk seadil-adilnya ataupun keadilan Allah Subhanahu wa taala, nescaya setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada. Allah kata wa wudi'al kitab, nanti di akhirat akan diletakkan, dihamparkan, dibuka Al-Kitab, buku catatan amalan. Semua kita tuan-tuan, Allah akan tunjukkan buku rekod kita, ya. Fatarul mujrimina musyfiqin, dan kamu akan melihat orang-orang yang melakukan dosa akan merasa ketakutan, akan merasa bimbang. Ya, saat itulah orang-orang yang suatu ketika dahulu kat dunia banyak melakukan dosa, melakukan kezaliman, melakukan kejahatan kat dunia dulu, ya, dia tak rasa apa pun.
saat dia buat benda dosa. Dia tak rasa apa pun, bahkan ada yang berbangga saat melakukan dosa dan maksiat. Tapi saat Allah tunjukkan buku catatan amalan, saat itulah mereka akan merasa ketakutan. Ya, takut sebab apa? Mimma fihi, bila tengok apa yang tercatat di dalam buku catatan amalan masing-masing. Wa yaqulun, dan saat itulah akan terbit daripada mulut orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang kafir, ya, dan orang-orang yang ahli maksiat. Waktu tu barulah akan terkeluar daripada mulut mereka, ya wailatana, bila celakalah, ya habislah kita. Mali hadzal kitab, kitab apa ni? Bila tengok buku catatan amalan yang dibentangkan oleh Allah, mereka akan rasa bimbang, lalu mengatakan, mali hadzal kitab, buku apa ni? Mereka rasa terkejut. Terkejut sebab apa tuan-tuan? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ditinggal walau sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, melainkan semua ada dalam tu. Kita kalau pergi sekolah anak kita, cikgu suruh sign report card, buku rekod. Dan buku rekod ni tuan-tuan bukan ada semua benda yang anak kita buat kan. Setakat markah yang dia dapat bagi setiap pelajaran. Kalau ada pasal kelakuan pun hanya simple je, anda berkelakuan baik, ya, tu je lah tuan-tuan kan. Kita pun tak tahu apa yang anak kita buat selama berada dalam sekolah. Tapi buku catatan amalan yang Allah bentangkan di akhirat nanti pada tiap-tiap manusia, la yughadiru saghiratan, takkan meninggalkan sekecil-kecil perkara, wala kabiratan, sehinggalah sebesar-besar perkara, semua akan dicatat dan ditunjukkan oleh Allah kepada tiap-tiap manusia. Kita semua akan ditunjukkan. Sehingga ada yang terkejut, dia ingat benda tu kecil je, alah ni tak ada apalah kan. Rupa-rupanya yang kecil itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hinggalah sebesar-besarnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan dapati apa yang dulu pernah mereka lakukan masa kat dunia, tak terlepas walau seinci pun, walau sedikit pun. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah bagi tahu Allah tak pernah zalim pada sesiapa pun, tetapi apa yang Allah lakukan itu adalah keadilan di atas apa yang telah dilakukan oleh manusia waktu kat dunia dulu. Kat dunia dulu tuan-tuan, Allah tak tunjukkan keadilan. Sebab apa? Sebab saat manusia hidup atas dunia ini, Allah menjadikan asasnya adalah rahmat. Apa bukti rahmat Allah tuan-tuan? Masa kita hidup kat dunia ni, ya tuan-tuan, Allah memberikan nikmat kepada makhluk-makhluknya, termasuklah manusia. Tak kira sama ada dia ni orang Islam ataupun orang kafir. Orang kafir dapat makan tak tuan-tuan? Dapat. Kita orang yang beriman pun dapat. Kita yang datang masjid nanti dapat makan tak? Dapat sarapan tak? Dapat. Yang tak pergi masjid, yang sekarang ni masih lagi tak bangun, yang masih lagi belum sembahyang, yang tak pernah sembahyang, dapat makan tak nanti tuan-tuan? Dia bangun pukul 10, ya, makannya lagi banyak daripada kita. Ya, Allah menjadikan kehidupan di atas dunia ini atas dasar rahmat. Allah beri semua manusia dapat merasai nikmat atas dunia ini. Walaula rahmatullahi allati sabaqat adlu, sebab kalaulah Allah tidak menjadikan kehidupan atas dunia ini, rahmat Allah mengatasi keadilannya. Kalau Allah tak jadikan rahmat dunia ni atas dasar rahmat,
Ya, rahmat Allah ni tak mengatasi keadilan Allah. Mana Allah jadikan kehidupan dunia ni secara adil. Siapa buat baik, Allah bagi nikmat. Siapa buat dosa, siapa tak laksanakan perintah Allah, Allah akan azab. Kalau Allah buat macam ni, apa jadi tuan-tuan? Kata Imam Asy'arawi, ma baqa linnasi ni'matan, takkan ada manusia yang kekal nikmatnya. Nikmat yang Allah bagi pada kita ni tuan-tuan takkan kekal. Ada kereta, bila kita gunakan buat dosa, hancur kereta ni. Dapat duit bila kita gunakan untuk buat maksiat, kita tak semayang, kita tak gunakan untuk laksanakan perintah Allah, tak bayar zakat, hancur duitnya tuan-tuan. Kalau Allah nak jadikan dunia ni atas dasar adil, tapi Allah buat macam tu ke? Tak tuan-tuan. Allah biar. Dapat gaji, yang berniaga tak bayar zakat, Allah biar je tuan-tuan. Ya, yang dah makan tak nak sembahyang, Allah biar je. Ya, ambillah nikmat Allah bagi. Sebab Allah jadikan kehidupan dunia atas dasar rahmat, bukan atas dasar keadilan. Tapi kalau Allah tunjukkan keadilan, tak ada manusia yang nikmatnya akan kekal. Semua hancur. Sebab apa? Nak tunjukkan kita ni tuan-tuan, antara buat kebaikan dengan buat kejahatan, kejahatan kita ni lebih banyak daripada kebaikan yang kita buat. Kita je perasan kita ni baik tuan-tuan. Ya, sedangkan kalau Allah nak kira dosa-dosa, termasuklah yang kecil yang kita tak rasa, tak perasan tu dosa, kalau Allah nak balas tuan-tuan, habis kita. Ya, wa ma'asha ahadun ala zahril ardi, dan takkan ada orang yang dapat hidup di atas dunia ni, semua mati belaka kalau Allah nak balas dengan keadilan. Fallahu jalla jalaluh, apa buktinya? Allah berfirman, ada dalilnya tuan-tuan. Ya, tak ada orang akan kekal nikmat, takkan ada orang dapat hidup kat dunia ni kalau Allah jadikan dunia ni asasnya adil. Ya, Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alayha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Surah An-Nahl ayat 61. Allah berfirman, kalaulah Allah nak mengambil, nak membalas manusia ni dengan kezaliman, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, kalau Allah nak balas manusia atas dosa-dosa yang diorang buat, yang kita buat ni tuan-tuan. Ya, kita buat dosa je Allah balas. Kita buat jahat je Allah balas. Kita tak buat amal yang Allah suruh, terus Allah balas. Kalau Allah buat macam ni tuan-tuan, apa jadi? Ma taraka 'alaiha min dabbah, Allah takkan tinggal pun ya satu sesuatu yang bergerak, yang boleh berjalan di atas muka bumi. Tak ada satu pun benda yang boleh bergerak, yang boleh berjalan di atas muka bumi ini dapat hidup. Semua mati, termasuklah manusia. Ya, takkan ada orang boleh hidup tuan-tuan. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah kata, Allah biarkan manusia yang banyak melakukan dosa, buat kezaliman, buat maksiat, Allah biar sampai satu tempoh. Ya, maknanya Allah bagi peluang sebenarnya tuan-tuan. Kita ni Allah bagi peluang. Ya, walaupun kita ni kadang-kadang buat dosa, buat maksiat, kita tak melakukan apa yang Allah perintahkan. Bukan Allah biarkan. Ya, tapi Allah ni, dia kesian. Allah berikan rahmat
Allah biarkan kita dapat hidup, ya, boleh bekerja, ada rumah, ada kenderaan, ada anak, ada isteri, dapat rasa segala nikmat yang ada atas dunia ni. Sebab apa tuan-tuan? Allah nak biarkan kita sampailah, ya, satu tempoh ajal kematian kita sampai. Allah bagi kita peluang supaya kita sedar, supaya kita muhasabah. Aku ni dapat nikmat macam-macam tapi aku masih malas, masih tak nak beriman pada Allah, masih tak nak pergi masjid, masih tak nak taat kepada Allah, masih lagi nak buat dosa, masih tak nak bertaubat. Ya, Allah bagi peluang pada kita tuan-tuan. Ya, bukan Allah biar. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum, apabila sampai ajal kematian manusia. Ya, Allah dah bagi ada yang sampai 40 tahun. Allah bagi masa ada yang sampai 50 tahun. Allah bagi masa ada yang sampai 60, 70, 80, 90 tahun, 100 tahun pun ada, 1000 tahun pun ada tuan-tuan. Masing-masing Allah bagi berapa lama nak hidup atas dunia. Tapi bila sampai ajal kematian dia, Allah kata apa? La yastakhiruna sa'atan. Ajal tu dia takkan tunggu, dia takkan lewat walau sesaat, wala yastaqdimun, dan tak akan awal walaupun satu saat. Maknanya Allah nak bagi tahu cukup dah masa Allah bagi. Ya, masing-masing kita ni Allah bagi peluang nak beramal, nak buat baik, nak bertaubat. Ya, jadi jangan kita menangguh-nangguhkan amal kebaikan, jangan kita menangguh-nangguhkan taubat kita, sebab kita tak tahu kita ni tuan-tuan bila ajal kematian kita akan sampai. Kita duk berasa alah lama lagi, alah lama lagi. Ya, hari ini kita tengok, ya, kita ada WhatsApp, kadang-kadang ada orang share video, ya, apa yang diistilahkan mautul faj'ah. Apa makna mautul faj'ah? Kematian mengejut. Ya, tuan-tuan, kita tak tahu sebenarnya bila ajal kematian kita. Kita duk sangka lama lagi, rupa-rupanya ajal kita makin dekat. Saat kita tangguh amal kita, saat kita tak nak bertaubat, saat kita tak nak melakukan kebaikan, kita bimbang, saat itulah Allah ambil nyawa kita. Dan bila Allah ambil nyawa, Allah kata la yastakhiruna sa'atan, takkan lewat walaupun sedetik, wala yastaqdimun, dan takkan awal walau sedetik. Fal insanu khuliqa dha'ifan wa khuliqa halu'an. Maka kata Imam Asy'arawi, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Kita ni lemah tuan-tuan, tak hebat mana pun kita. Walaupun mungkin sekarang ni umur kita masih muda, ya, ada yang baru 30-an, 20-an, 40-an, masih kuat tuan-tuan. Ya, kalau orang kawan ajak hiking, kita boleh tanya je, gunung mana kau nak, kan, gunung tahan, ya, jom, masih lagi boleh sampai ke puncak. Ya, kalaulah saat kita umur 40 tahun kita rasa itu kita ni kuat, tunggu nanti tuan-tuan umur 70. Kawan tu kawan ajak, jom gunung tahan, maaflah bang, saya dah tak tahan dah. Lutut dah tak kuat, tenaga dah kurang. Ya, tuan-tuan, waktu tu bukan takat gunung, nak berjalan pergi tandas pun mungkin barangkali dah merangkak. Ya, waktu tu dah tak kuat. Mungkin ada yang hanya terbaring di atas katil. Mana kekuatan kita tuan-tuan? Ya, sebenarnya kekuatan yang kita ada saat kita muda ini hanyalah pinjaman daripada Allah. Kita ni sebenarnya lemah. Sebab itu dalam surah Yasin Allah sebut, ya, sebagai satu peringatan muhasabah untuk diri kita. Allah kata apa tuan-tuan?
وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Allah bagi tahu kita apa tuan-tuan? Allah kata وَمَن نُعَمِّرْهُ, dan siapa-siapa yang kami panjangkan umurnya. Ya, apa yang dimaksudkan panjang umurnya? Sebagian ulama mentafsirkan orang yang sampai tempoh umurnya diistilahkan sebagai arzalil umur. Umur tu, kalau istilah kita hari ni, warga emas. Warga emas ni berapa umur tuan-tuan? 60 kan? 60 ke atas lah. Ya, Allah kata dan siapa-siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami akan kembalikan mereka kepada kejadian asal mereka. Apa kejadian asal kita tuan-tuan? Ya, kejadian asal kita dulu waktu kita lahir, apa kita boleh buat tuan-tuan? Tuan-tuan, waktu tu kita nak bangun pun tak mampu. Ya, waktu tu kita hanya mampu berbaring. Berjalan pun kita tak pandai. Bercakap pun kita tak reti. Makan pun bukan semua benda kita boleh makan. Ya, nanti saat kita telah mencapai umur tu, Allah kembalikan kita sebagaimana kejadian asal kita. Satu persatu kekuatan kita akan hilang. Ya, sekarang ni masih lagi boleh sembahyang berdiri kan, sebab kuat lagi kakinya. Ya, nanti bila dah tua tuan-tuan, ada yang sembahyangnya hanya mampu duduk. Ya, bila dah lama-lama akhirnya duduk pun tak mampu tuan-tuan, atas kursi pun tak boleh dah, atas lantai je. Ya, lama-lama tuan-tuan lantai pun tak boleh dah, atas katil je. Mana kekuatan kita tuan-tuan? Ya, Allah kata aku kembalikan, kami kembalikan mereka kepada kejadian asal. Makan pun sama. Dulu kecil kita makan apa tuan-tuan? Minum susu mak kita je. Lepas tu makan bubur. Dia dah besar barulah boleh makan macam-macam. Ya, nanti bila dah tua, saya ada jumpa orang, dia kata, ustaz, ini orang kaya duit banyak tuan-tuan, tapi umur dia dah 60 lebih. Baru ni jumpa dia kata, ustaz, umur dah tua-tua ni, kadang makan nasi pun dah rasa macam bosan dah makan nasi. Dia kata dah puas dah, daripada muda sampai ya umur 60 lebih dia dah puas dah, rasa macam tak nak dah makan nasi. Dia nak makan, kadang makan kuih, ya, sekali-sekali lah. Kalau makan nasi pun sikit je. Dia kata, oh, dalam hati, oh macam tu punya. Ya, benarlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Ya, sampai satu tahap tuan-tuan, makan pun kadang-kadang dah bukan jadi satu benda yang mesti kena buat. Bagi dia, makan ni tak ada apa dah. Ya, dah bukan jadi. Kita masih muda tuan-tuan, pantang orang ajak makan kan. Jom medang, oh mana? Kan. Lepas subuh kawan ajak medang, jom. Saya lagi pukul 10 kawan lain pula ajak, jom minum. Oi, kat mana? Pantang orang ajak minum tuan-tuan kan. Jom aja. Ya, sebab apa? Selera kita masih lagi ada. Nanti bila dah berumur tuan-tuan, tengok je. Ya, tak teringin pun. Ya, bahkan kadang-kadang ada juga teringin ada, tapi tak boleh makan. Apa? Gigi dah tak ada. Allah kembalikan kita kepada kejadian asal kita masa kita kecil dulu. Mata pun dah mula tak berapa nak nampak. Telinga pun dah ya tak berapa dengar. Ada seorang kawan saya lagi, dia pun dah sama dah umur dah 60 lebih. Dia kata, ustaz, saya ni sekarang ni tidur tak macam dulu lah. Dulu tidur lena. Ya, bila dah berumur ni kejap-kejap terbangun, kejap-kejap terbangun. Kadang-kadang sampai pukul 4 nak lelap dah tak boleh lelap dah. Mata tu tak boleh lelap, tidur tu dah rasanya. Jadi dia kata, alhamdulillah, ya, mungkin ini masa Allah
nak suruh tambah amal, bangun qiyam. Ya, masya-Allah tuan-tuan, Allah kembalikan kita kepada kejadian asal. Maka sebab itu kata Imam Asy-Sya'rawi, fal insanu khuliqa dha'ifan, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah kita ni tuan-tuan. Jangan sombong dengan kehebatan yang ada pada kita saat kita muda ni. Jangan sombong dengan kekuatan, dengan kekayaan, dengan kehandsoman, dengan kecantikan yang kita ada sekarang ni. Itu hanya pinjaman sementara yang Allah bagi pada kita. Allah boleh tarik, Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Wa khuliqa halu'an, dan manusia ni kata Imam Asy-Sya'rawi Allah ciptakan halu'a, keluh kesah. Ada je benda tak kena, ada je benda stres. Ya? Stres ni tuan-tuan bukan orang miskin, bukan orang tak ada duit je. Saya dekat LZS baru ni ada, ya, saya bahagian syariah, bahagian kajian syariah. Kalau ada masalah isu syariah je, kawan-kawan dekat division lain semua akan campak soalan, tanya ustaz, boleh tak nak dapatkan pandangan hukum syarak. Baru ni ada satu, dia kerja dekat bahagian operasi agihan. Dia kata, ustaz, kami dekat operasi agihan ni sedang menerima beberapa kes. Dia kata, tuan-tuan, kes ni orang-orang profesional, doktor, pensyarah, ya, lawyer, engineer, pilot pun ada. Ya, apa masalah dia orang tuan-tuan? Dia kata orang ni orang yang ada kerja yang profesional. Gaji dia orang ni tuan-tuan ribu-ribu, belah-belah ribu, bukan ya biasa-biasa macam kita. Tapi masalahnya mereka ni jadi psikiatris, orang yang ada penyakit mental, sehingga menyebabkan bila ada sakit mental dia stres, depression, menyebabkan performance kerja mereka drop, tak boleh kerja sebab dah stres, kadang ambil cuti, depression, ya. Jadi akhirnya menyebabkan mereka ni ada yang sampai dibuang keluarga, ya, kena tinggal dengan isteri sebab tak boleh tahan hidup, dan akhirnya mereka ni sampai tak ada pendapatan. Ya, kalau dah stres tak pergi kerja tuan-tuan. Macam mana majikan nak bayar gaji kalau mereka gagal untuk melaksanakan kerja yang diberikan kepada mereka? Jadi soalan mereka, boleh tak kami bagi bantuan zakat pada golongan macam ni? Susah juga tuan-tuan, kan? Orangnya kalau mereka ni bagus, performan mereka baik, gaji dia tuan-tuan beribu-ribu, belah-belah ribu mereka boleh dapat. Tapi sebab jadi psikiatris, kena dapatkan consultation, ya, kena pergi perawatan nak pulihkan keadaan mereka. Ya, bantuan Allah kata wa khuliqal insanu halu'a, manusia ni Allah cipta dalam keadaan keluh kesah. Ada je benda tak kena, ada je benda nak stres, ada je benda yang ya akan jadi keluh kesah. Ya, jadi tuan-tuan, sebab itu Allah jadikan manusia fitrahnya perlu kepada Tuhan. Kita ni Allah suruh sembahyang bukan untuk Allah. Sembahyang ni tuan-tuan sebenarnya adalah cara untuk kita lepaskan, luahkan segala masalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni dia tak mampu nak tanggung bebanan masalah dalam kepala dia seorang-seorang, tak boleh tuan-tuan. Kita ni kalau simpan masalah, lama-lama meletup. Itu yang jadi depression, jadi stres, jadi gila. Ya, Allah jadikan sembahyang ni tuan-tuan sebenarnya bukan hanya setakat suruh kita buat, tapi Allah nak kita mengadu. Sebab tu dalam doa minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mengadulah tuan-tuan. Bila kita mengadu, saat itu kita telah melepaskan bebanan yang ada dalam hati dan fikiran kita. Itu tujuan, ya, supaya kita nak lepaskan. Daripada tu, ya, kalau ada masalah jangan simpan seorang-seorang, ada kawan tanya.
tapi kawan yang kita boleh percayalah, yang kita rasa boleh bantu, boleh nasihatkan kita. Ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yadkhulu ahadakumul jannah bi'amalihi illa ayyataghammadahu Allahu bi rahmatihi. Qalu hatta anta ya Rasulullah? Qal hatta ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, tuan-tuan, ya, tak ada seorang pun dari kalangan kamu yang layak masuk syurga dengan sebab amalannya. Allahu akbar. Tuan-tuan, hebat macam mana pun solat kita, puasa kita, zakat kita, haji, umrah kita, bacaan Quran kita, zikir kita berapa ribu kali sehari, Nabi kata tak ada seorang pun di kalangan kamu yang layak masuk syurga dengan sebab amalannya. Habis itu buat apa nak beramal, Ustaz? Kalau tak boleh masuk syurga, baik tak payah beramal. Boleh ke kita pegang macam tu? Tak boleh. Ya. Tapi masuk syurga sebab apa? Illa ayyataghammadahu Allahu bi rahmati. Seorang itu, kata Nabi, layak masuk syurga saat Allah melimpahkan rahmatnya ke atas dirinya. Maknanya kita dapat masuk syurga ni, tuan-tuan, dengan rahmat Allah, bukan sebab hebatnya solat kita, puasa zakat kita, tidak. Lalu bila dengar sabda Nabi ni, ada sahabat tanya, qalu, mereka sahabat ni bertanya, hatta anta ya Rasulullah, adakah engkau juga tak layak masuk syurga dengan sebab amalanmu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Hatta ana, ya, aku pun tak layak. Allahu akbar. Tuan-tuan, nak compare ibadah kita dengan ibadah Nabi, jauh sangat, tuan-tuan. Nabi solat malam sampai bengkak kaki, Nabi berjihad mempertahankan agama Allah. Kita pergi balik masjid, pergi balik kerja, kan, tiba-tiba dah rasa layak masuk syurga. Berjuang untuk Islam, untuk agama tak pernah pun, tapi dah rasa macam baik sangat, macam dah layak masuk syurga. Ya, Nabi SAW pun kata, mengaku Nabi pun tak layak masuk syurga dengan sebab amalan, tapi seorang itu dapat masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi jangan sampai tak beramal macam tu, Ustaz. Kita harapkan rahmat Allah je lah, tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah ibadah lah. Boleh ke? Tak boleh, tuan-tuan. Kerana Allah tidak akan mengurniakan rahmatnya melainkan hamba-hamba yang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba tu dia melakukan dosa dan maksiat, Allah takkan merahmati dia. Jadi nak tak nak kena taat jugalah. Ya. Sebagai penutup, tuan-tuan, ada satu kisah saya nak bawakan. Dalam suatu kisah dinyatakan bahawa di akhirat nanti, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menghisap seorang hambanya, lepas selesai Allah Subhanahu wa ta'ala hitung amalan dia, lalu Allah menyatakan, masuklah wahai hambaku ke dalam syurgaku dengan rahmatku. Allah kata masuklah dalam syurga dengan rahmatku. Tapi hamba ni dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata, ya Allah, aku masuk syurga ni bukan sebab rahmatmu, tapi aku masuk syurga dengan sebab amalanku. Dia kata dulu masa kat dunia amal je begini. Dia orang yang rajin beramal, melakukan ketaatan kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku masuk syurga bukan sebab rahmatmu, tapi aku masuk sebab amalku. Ya, lalu Allah kata, tidak wahai hambaku, kamu masuk ke dalam syurga dengan sebab rahmatmu. Hamba tu jawab lagi, dia kata, tidak ya Allah, aku masuk syurga ni dengan sebab amalku, bukan rahmatmu. Allah jawab lagi, tidak wahai hambaku, sesungguhnya kamu masuk dalam syurga kerana rahmatku. Hamba ni, tuan-tuan, tetap tak nak mengaku kalah. Dia kata, tidak ya Allah, aku masuk syurga dengan sebab amalku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala panggil para malaikat, dan Allah berfirman, wahai malaikat-malaikatku,
hitunglah seluruh amal yang pernah dilakukan oleh hamba-Ku saat dia hidup di dunia dulu dengan satu di antara nikmat yang pernah aku berikan kepadanya. Allah suruh hitung semua amal yang pernah dia buat, kebaikan yang pernah dia buat kat dunia dulu dengan satu je nikmat yang Allah pernah bagi. Lalu diambil satu jari, ya, jari kelingking yang Allah pernah bagi dulu kat dunia, ditimbang satu jari ini dengan seluruh amal yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut masuk kat dunia. Saat ditimbang satu jari yang Allah pernah bagi kepada hambanya dulu kat dunia, ya, lebih berat berbanding amal-amal yang banyak yang pernah dilakukan dulu kat dunia. Lalu menangislah hamba ini, ya. Sebab itu kata ulama, tuan-tuan, amal kita, solat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, jangankan masuk syurga, tak layak, tuan-tuan, nak masuk syurga. Nak balas nikmat Allah yang Allah bagi pada kita pun tak terbalas, tak mampu, tuan-tuan. Ya, jari kita Allah bagi pada kita, tuan-tuan, mana banyak kita gunakan untuk beramal pada Allah ke untuk kita gunakan merasai nikmat kehidupan kat dunia ni? Allah bagi kita 24 jam, berapa banyak kita gunakan? Kita semayang ataupun kita gunakan nak bekerja, cari duit, ya, nak pergi berjalan, nak pergi bersembang, nak buat benda-benda dunia? Mana banyak? Lagi banyak, tuan-tuan. Kita guna untuk diri kita lagi banyak berbanding kita gunakan untuk balas nikmat Allah. Sikit je kita gunakan untuk semayang, untuk ibadah. Sebab itu, ya, tak ada seorang pun yang layak. Tu baru satu jari, tuan-tuan, belum lagi jari yang lain, belum lagi muka, mulut, telinga, mata, berapa banyak kita gunakan. Hatta saat kita beribadah pada Allah pun kita guna. Ya, berapa banyak nikmat Allah yang Allah bagi pada kita. Kita sembahyang subuh 2 rakaat, kan, 2 rakaat je kita sembahyang subuh, tuan-tuan. Tapi berapa banyak ketika solat tu kita gunakan nikmat Allah. Nikmat jari, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat mata, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat bayu, nikmat kereta, semua kita guna, tuan-tuan. Terbalas tak 2 rakaat tu dengan nikmat yang Allah bagi pada kita? Tak terbalas pun, tuan-tuan. Sebab tu kata Nabi, tak ada seorang pun di kalangan kalian yang layak masuk syurga dengan sebab amal. Jangan sombonglah, jangan duk rasa, ya, dah layak masuk syurga dengan sebab amal. Tak layak pun, tuan-tuan. Nak balas nikmat Allah pun tak layak, apatah lagi nak masuk syurga. Ya, kita hanya akan masuk syurga dengan rahmat, kasih sayang, belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu daripada Allah, kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.